Okay, hai, selamat datang. Assalamualaikum kepada anda semua pada malam ini. Okay. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, sesi ini dibawa khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Hanisa selaku moderator anda pada hari ini, yang akan menemani anda sepanjang sesi ini berlangsung. Okay. Tajuk webinar kita hari ini adalah memilih saham menggunakan analisa teknikal. Dan kita punya speaker adalah Tuan Haji Zainal Arifin. Sebelum tu ingin saya menegaskan bahawa sesi ini bertujuan untuk pembelajaran dan perkongsian maklumat sahaja. Jadi pihak bursa mahupun LiveChamp tidak akan bertanggungjawab segala urusan jual beli atau kerugian yang ditanggung oleh anda semasa sesi webinar ini berlangsung. Okey, saya perkenalkan diri kita pada malam ini. Nama yang diberi Tuan Haji Zainal Arifin bin Osman. Beliau merupakan Certified Technical Analysis, Certified Financial Technician, full member of International Federation of Technical Analysis, full member of United Kingdom Society of Technical Analysts, full member of Malaysian Association of Technical Analysts. Dan beliau merupakan Vice President untuk Inter-Pacific Securities Sdn Bhd. Beliau juga merupakan pengerusi Koperasi Remisa Bumiputra Berhad, mantan Timbalan Presiden Persatuan Remisa Bumiputra Pribumi, dan juga former Principal Consultant MSTA Program. Okey, jadi saya akan tanpa berlengah lagi, saya akan serahkan webinar ini kepada Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Hanisa, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah makan dah hari ni? Belum lagi. Saya baru je balik kerja. Kesian ya. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, saya serahkan kepada Tuan Haji. Okey, alright, saya sekejap je, sekejap ya. Tak apa. Okay, alright. So, okay. Dia tak nak keluar pula. Oh, ya ke? Sekejap tak keluar. Okay, dia. Okay. Okay, saya nampak slide pun. Okay, alright. Okay, right. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar pada hari ini? Selamat petang dan juga mudah-mudahan tuan-tuan semua sihat. Sihat daripada COVID dan juga sihat work from home ya. Kita kena work from home dan jaga jarak kita dan kita jaga kita ya. Walaupun sekarang ini COVID masih lagi melanda, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dan kita taklah kena COVID dan sebagainya. Dan alhamdulillah Bursa masih lagi meneruskan
pergerakan dia masih buka lagi, kita masih lagi boleh trading dan kita masih lagi boleh buat duit di pasaran saham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia yang menganjurkan webinar pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Live Champ yang menjadi moderator, ataupun yang menjadi pemudah cara untuk webinar ini, dan istimewa sekali kepada moderator yang cantik rupawan kita, Cik Anissa. Okey. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengenai bagaimana kita nak pilih saham. Saya percaya yang bersama yang hadir hari ini ada 500 orang 500 orang, 500 orang di hari ini. Jadi saya nak hanya untuk kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak pilih saham. Jadi kita ikutlah, saya akan bersama dengan tuan-tuan selama 1 jam dan setengah jam. Selepas itu kita akan ada setengah jam untuk sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sediakan pen dan juga buku dan sediakan soalan-soalan, apakah soalan-soalan yang tuan-tuan nak jawab ya. Kalau tuan-tuan tak sempat saya jawab, mungkin kita boleh PM saya terus ataupun dekat FB atau sebagainya, mungkin boleh interact kepada saya lah kan. Sebab tak pasti sama ada. Kalau tuan-tuan nasib baik, bolehlah tuan-tuan bertanya di dalam sesi ini. Okey. Jadi ini adalah tajuk webinar kita, bagaimana untuk memilih saham menggunakan analisa teknikal. Okay. Sebenarnya tuan-tuan tahu bagaimanakah kita nak menjana keuntungan di pasaran saham. Ada orang kata, kita kata saya nak buat duit saya nak buat duit. Ya, betul. Macam nak buat duit? Macam mana kita nak buat duit? Jadi kita nak buat duit, saya nak buat duit melalui pasaran saham. Macam mana kita nak membuat duit melalui pasaran saham? Ya. Jadi untuk buat dalam pasaran saham adalah kita mesti beli rendah dan jual tinggi. Ya. Kalau tuan-tuan jual tinggi, beli rendah, jawapannya adalah rugi ya. Jadi kita untung, kita mesti beli rendah dan jual tinggi. Jadi macam mana kita nak cari satu kaunter yang kita beli dan ianya akan naik akan naik tinggi. Baru kita boleh jual lagi harga tinggi ya. Kalau tidak, macam kita nak jual Kalau jual harga rendah, kita akan rugi ya. Ataupun kita beli tinggi dan jual lebih tinggi ya. Jadi kita beli harga dah naik, tapi kita beli lagi dan harga akan naik lebih tinggi lagi. Bermaksud dengan kata lain bahawa kita percaya kita beli itu harga akan naik tinggi lagi. Kerana ada orang kata, dah tinggi, dah naik, tak boleh beli ya. Tapi sebenarnya tidak begitu ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kerana apa? Kerana walaupun harga tinggi, kita boleh beli kalau kita percaya harga itu akan lebih tinggi. Jadi sama ada kita beli rendah dan jual tinggi, dan beli tinggi dan jual rendah. Tuan-tuan dan puan-puan ya, pada hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan ya, iaitu bagaimanakah orang kata ilmu saham ataupun ilmu untuk trading ini, iaitu secara orang kata ilmu yang asas dia, yang mana kata daripada asas inilah ianya berkembang ya. Kalau tuan-tuan faham apa yang saya ceritakan ataupun nak saya kongsikan pada hari ini, lebih mudah tuan-tuan akan belajar yang akan datang. Sangat mudah dia belajar. Tapi saya akan tunjukkan apakah asas-asasnya yang pada hari ini ya. Jadi asasnya ialah yang pertama kita beli rendah dan jual tinggi, yang kedua kita beli tinggi dan jual rendah. Bunyi lebih kurang sama, tetapi sebenarnya ia tak sama ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Nanti sampai hujung nanti tuan-tuan boleh lihat ia sama ke tak sama ya. Ia sebenarnya adalah berbeza ya. Satu kita beli tinggi dan beli rendah jual tinggi. Satu lagi kita beli tinggi dan kita jual lebih tinggi. Okey. Ini adalah satu persoalan di dalam trading saham. Kalau tuan-tuan beli saham, jual saham, inilah soalan yang akan ditanyakan. Setiap kali. Saya dah 35 tahun tuan-tuan dan puan. Saya dah 30 tahun menjadi sebagai seorang dalam trading saham atau dalam saham, pernah menjadi analis, pernah menjadi remiser dan sebagainya. Dan inilah persoalan yang ditanya dari dulu sampailah sekarang. Ini soalan-soalan. Soalan yang pertama saya tanya adalah apa nak beli? Seperti tuan-tuan sama juga apa saham kita nak beli ni ya? Itu yang soalan yang kita perlu tanya ya. Yang kedua, kita nak tahu bila pula saya nak beli ni? Nak beli sekarang ke? Ataupun nak beli besok ke? Ataupun nak beli pukul 9 pagi ke? Nak beli pukul 10 pagi ke? Nak beli pukul 4 petang ke? Atau nak beli pukul 4.50 petang ke? Kan? Pukul 5 tak boleh beli ya. Pukul 5 market tutup. Pukul 5 market tutup tak boleh beli dah. Okey? Jadi bila kita nak beli? Dan yang ketiga ialah harga nak beli. Kita nak beli bila kan?
Maknanya kita nak beli harga berapa? Adakah harga sekarang ke, ataupun harga lebih rendah ke, ataupun harga lebih tinggi ke, ya? Saya sebut tadi, ya. Kalau kita nak beli ni harga lebih rendah ataupun lebih tinggi, ya, bila lebih tinggi kita expect harga tu atau kita mengharapkan harga itu akan lebih lagi tinggi untuk kita jual, ya, ke harga nak beli. Dan yang keempat, bila pula nak jual? Kita dah beli, nak jual bila? Bila kita nak jual? Kita nak jual, adakah kita nak ada masa kita boleh jual? Ada orang kata, oh, masa yang terbaik untuk jual adalah waktu pagi, ya. Mana market buka pagi-pagi tu, pukul 9 pagi kita beli. Ada juga orang kata, masa bila kita nak beli? Beli pukul 4.30 petang, jual pukul 9 pagi, ya. Itu ada juga orang yang mencerita, yang mengajar ataupun yang share macam tu, ya. Kan? Adakah ianya benar? Ya. Sebenarnya ianya ada sedikit kebenaran, tetapi tidak selalu benar, ya. Tetapi kita tuan lihat bagaimanakah ianya boleh menjadi benar ataupun tidak. Memang ada kajian dibuat juga, ya. Ada kajian-kajian yang dibuat, contohnya. Contohnya tuan-tuan, ya. Contohnya bila kita nak beli, ya. Bila kita nak beli. Dari segi analisa cycle, ini kita panggil cycle, ini dah tinggi sikit, tuan-tuan, ya. Tak apa, tapi walaupun tinggi, tapi cuma jangan begitu, tuan-tuan saja. Cycle dia yang kajian dibuat, iaitu untung yang paling banyak, untung maknanya paling banyak untung lah. Kita beli, ada kata bukannya tak untung, lain kata macam tengah bulan atau awal bulan, hujung bulan macam mana, kan? Bilakah yang kita nak beli? Biasanya orang kata kajian dibuat ini iaitu masa yang paling untung adalah kita beli hujung bulan, jual akhir bulan. Itu memang ada kajian yang dibuat, ya. Termasuk juga kajian timing dan sebagainya, itu ada kajian. Tetapi itunya tidak begitu orang kata tidak begitu tepat, ya. Kerana apa? Kerana sampel ia berubah-ubah, ya. Jadi soalannya, bila kita nak jual? Ini soalan-soalan yang ditanya di dalam trading saham, ya. Dan kemudian harga berapa kita nak jual pula? Adakah nak jual harga sekarang? Adakah kita nak jual harga yang lebih tinggi lagi? Ataupun nak jual bila? Orang kata, jual harga tinggi lagi, ya. Ya, soalan dia sampai tak sampai, ya. Mungkin kata, ya, saya nak jual harga tinggi. Saya kalau boleh, kalau saya jual saham, saya nak jual lagi tinggi, lagi bagus, kan? Tetapi sampai tak harga tu? Jadi kita nak jual ni, kita harga yang kita boleh jual dan mendapat untung yang maksima. Itu soalan-soalan yang ditanya dalam pasaran saham. Jadi pada hari ini, saya nak cuba menjawab kelima-lima soalan ini, ya. Walaupun mungkin saya tak boleh menjawab sepenuhnya, tetapi saya akan cuba menjawab, iaitu kalau boleh kita boleh selepas sesi sejam ini, tuan-tuan dan puan-puan akan memahami bagaimanakah struktur ataupun perjalanan pasaran saham ini, dan juga tuan-tuan bolehlah tahu sedikit sebanyak, iaitu apa jawapan bila nak beli, kenapa nak beli dan sebagainya, ya. Okey. Soalan yang seterusnya orang tanya ialah, kenapa harga naik dan turun, ya? Semalam naik, hari ini turun, ya. Esok naik, lusa turun, ya. Kenapa dia naik turun, ya? Apakah faktor-faktornya yang menyebabkan harga ini naik dan turun, ya? Saya dah share pada sesi yang lalu, iaitu pada beberapa minggu yang lalu, yang dalam webinar yang ini juga yang diorganize ataupun diuruskan oleh LabChamp, iaitu apakah faktor-faktor menyebabkan harga naik dan turun, ya. Tetapi itu adalah dari segi faktor ekonomi dan sebagainya, ya. Tapi faktor ini sebenarnya, ini adalah faktor yang sebenar kenapa harga saham naik, ya. Iaitu kita mengatakan faktor naik, kenapa? Contoh. Katakan macam ni. Harga saham naik kerana ekonomi naik. Ya. Jadi soalan dia adalah, siapa yang tahu ekonomi itu naik, ya? Yang ini kita panggil informed investor, ya. Market naik dan turun adalah kerana tindakan, ya. Kalau dia tahu, dia tak buat apa-apa, tak ada apa-apa berlaku pada market, ya. Tetapi ini adalah tindakan oleh informed investor. Maksudnya, bila dia tahu, dia beli harga naik. Bila dia tahu, dia jual harga turun. Jadi siapakah informed investor ini, ya? Iaitu orang-orang yang cerdik pandai di dalam pasaran saham. Mungkin dia orang ni adalah pakar dalam sesuatu isu atau contohnya, kan. Contohnya katakan macam ni. Kita ada sekarang ini adalah masalah pandemik COVID-19. Jadi apa kena-mengena dengan pasaran saham? Ya. Bila ada COVID-19, orang semua jadi fobia. Bila jadi fobia ni, semua takut. Semua takut, jadi orang banyak beli glove. Menyebabkan
permintaan untuk glove ataupun untuk sarung tangan melambung. Jadi siapakah yang untung? Yang untung adalah pembuat glove ataupun pembuat sarung tangan, menyebabkan menaikkan dia punya jualan. Jadi menaikkan keuntungan syarikat dan menaikkan harga saham. Dan yang orang yang tahu yang ini kita panggil informed investor. Ini kita panggil informed investor. Jadi itu adalah yang dikatakan tindakan ilmu dia. Dan mereka membeli saham tersebut dan menyebabkan harga itu akan naik. Itu sebabnya naik turun. Itu sebab harga naik dan turun. Selain dari itu iaitu insider. Insider ni maksudnya adalah orang-orang dalaman ataupun orang-orang yang dekat dengan syarikat tersebut. Dekat syarikat tersebut. Mungkin kawan direktur syarikat, mungkin juga siapalah yang mendapat satu informasi dalaman yang kita tak tahu. Berkemungkinan ini insider. Kan tuan-tuan bisa tengok ada kawan-kawan tiba-tiba tanpa angin, tanpa ribut, tanpa berita, tanpa apa semua, tiba-tiba dia melambung. Lepas tu barulah keluar dia punya berita. Habis soalan dia sekarang ni, kenapa harga naik dahulu sebelum berita keluar? So mesti ada orang yang dah tahu. Orang yang dah tahu berita itu sebelum berita itu keluar. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Tuan-tuan jangan gunakan insider. Kerana insider ini adalah illegal. Okey. Jadi tapi ini saya nak ceritakan kepada tuan-tuan itu kita kenapa harga naik dan turun. Iaitu tindakan oleh insider, tindakan oleh informed investor. Okay. Dan yang ketiganya, orang yang mahir dengan industri. Maksud yang mahir dengan industri ini, orangnya contohnya lah tuan-tuan. Tuan-tuan kata seorang yang pakar dalam kelapa sawit contohnya. Pakar dalam kelapa sawit. Dia tuan-tuan tahu, kata mungkin fenomena El Nino ataupun fenomena El Nina contohnya. Kan? Yang menyebabkan kurangnya ataupun berkurangannya ataupun bermasalahnya untuk pengeluaran buah-buah kelapa sawit contohnya. Kan? Menyebabkan buah kelapa sawit berkurangan dalam pasaran, menyebabkan harga akan naik. Jadi ini adalah contoh-contoh orang yang mahir dengan industri contohnya. Ataupun orang-orang yang very well ataupun yang mahir contohnya kata macam macam para penganalisa dan sebagainya. Mereka inilah iaitu penganalisa. Penganalisa ini maksudnya mana-mana yang bekerja dengan syarikat dan sebagainya dan mereka membuat analisa untuk syarikat-syarikat yang sangat-sangat detail. Sangat detail maksudnya mereka tahu semua bahagian mengenai syarikat tersebut, industri tersebut. Contohnya sekarang, contoh tuan-tuan. Sekarang ni, sektor apakah yang tengah naik di dalam pasaran saham? Di usaha saham dia, sektor mana yang naik? Yang tengah naik sekarang ni kan? Dia ada banyak sektor tuan-tuan. Banyak saham ni. Ada sektor kesihatan, ada sektor industri, ada sektor perkilangan, ada sektor pembuatan, ada sektor construction, ada bermacam-macam sektor. Ada banyak sektor yang saya kongsikan pada webinar yang lalu. Banyak sektor. Tuan-tuan juga boleh pergi ke bursa website dan juga boleh tengok apakah jenis sektor. Apakah sektor yang sekarang ini yang tengah naik. Yang ini hanya kita ketahui ataupun yang diketahui oleh penganalisa. Kerana mereka ni kerja dia orang penganalisa. Jadi sektor tengah naik sekarang ini adalah sektor teknologi dan sektor healthcare ataupun sektor penjagaan kesihatan. Ini adalah dua sektor yang masih lagi naik. Saya ada buat saya ada buat setiap minggu saya buat market outlook setiap hari Ahad saya buat. Kalau tuan-tuan nak follow, tuan-tuan boleh follow kat Facebook saya akan buat setiap Ahad, percuma saja hari Ahad saya akan buat market outlook. Tuan-tuan pun bolehlah join untuk saya punya market outlook lah kan. Ini hanya percuma, tak perlu bayar apa-apa, hanya kita akan menceritakan mengenai market lah. Jadi penganalisa ni tuan-tuan baik kita ke topik kita, penganalisa ini adalah orang yang faham, orang yang tahu dan dia membuat semua analisa ini. Jadi dia inilah yang akan mengeluarkan recommendation dan sebagainya dan ke bawah mereka ini akan membuat tindakan, membeli atau menjual. Itulah menyebabkan harga itu naik dan turun. Jadi soalan dia kan, dan kemudian begitu mereka membeli dan menjual, ia akan menunjukkan menaikkan harga dan volume. Bila mereka beli, harga akan naik dan juga iaitu volume. Volume juga akan naik. Okey. Masalah dia pula tuan-tuan. Siapa masalahnya? Tahu masalah dia kan? Masalah dia adalah untuk kita lah. Yang pertama, kita ni tak ada informasi dalaman.
dan ianya menyalahi undang-undang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan menggunakan informasi dalaman dan tuan-tuan mendapat duit dalam tu, tuan-tuan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ada ramai yang dah kena, ramai yang dah kena. Dia tak nak sebutlah siapa kan, tahu dia surat khabar, ada ramai yang dah kena dan didakwa kerana apa? Kerana menggunakan informasi dalaman. Jadi kita tak ada itu. Dan kita juga tidak pakar Kalau saya tanya kepada tuan-tuan lah, contoh tuan-tuan kan. Cuba cerita kat saya kan, macam mana lampu boleh menyala. Senang je, petik suis. Okay. Betul tak kita petik suis boleh menyala? Tapi kalau tak ada elektrik, kita petik suis tak nyala pula. Soalan je, mana datang suis? Mana datang elektrik tu? Kan? Bagaimanakah prosesnya? Yang daripada proses asal itu daripada turbine ataupun dari menggunakan air ataupun menggunakan minyak sebagainya itu, yang kita petik lampu ni, petik suis ni, lampu menyala. Ada 500 orang kat sini, berapa orang yang boleh jawab soalan-soalan seperti ini? Mungkinlah mana kalau tuan-tuan, kecuali tuan-tuan pakar ataupun engineer elektrik, tuan-tuan boleh jawab. Tapi kalau saya tak boleh jawab. Saya akan tahu. Dan saya percaya ramai semua tak tahu. Jadi kita tidak pakar dalam industri dan perniagaan tersebut. Jadi bila kita tak tahu, nanti kita mengharapkan kepada orang lain. Jadi itu masalah kita. Dan analisa pula, kita jadi tak apalah, saya jadi analis lah. Saya jadi penganalisa, saya analisa. Tapi tuan dan perempuan, untuk analisa ni ianya mereka ini hanya mampu ataupun mahir dalam beberapa sektor saja. Contohlah, kalau biasanya paling tinggi pun 3 lah. 3 tu pun dah banyak. Mungkin kalau dia terror sikit, dia pandai sikit, lebih hebat sikit, mungkin sampai 5. Contohnya dia pakar dalam sektor otomotif. Dan juga dia pakar dalam sektor sektor pembuatan contohnya, ataupun sektor otomotif dengan sektor oil and gas contohnya kan. Tetapi kalau tempat lain dia tak begitu mahir Jadi itu bergantung kepada para penganalisa lah. Jadi mereka ini hanya mampu untuk mahir dalam beberapa sektor sajalah. Jadi so far saya belum pernah jumpa lagi seorang penganalisa yang boleh ataupun fundamental yang kata yang mahir dengan semua sektor So far saya tak pernah jumpa lagi lah. Ada pun saya jumpa adalah seorang tu dia mahir dengan sektor otomotif, ataupun dia mahir dengan sektor peladangan dan sebagainya, atau dia mahir dengan sektor property itu adalah. Tapi yang mahir tak ada, so far belum pernah saya jumpa lagi lah. Okey. Dan tetapi kita tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh mengesan apakah tindakan yang kita panggil inform investor ini. Macam mana kita nak kesan? Iaitu kita boleh kesan tindakan mereka iaitu dengan melihat pergerakan harga dan volume. Jadi kita boleh lihat apakah yang pergerakan, iaitu inform investor dia buat apa. Bila dia beli, harga akan naik dan volume juga akan naik. Yang ni kita kesan. Kita tengok yang ni. Kita tengok. Okay. Dan inilah yang dipanggil analisa teknikal. Tuan-tuan dan puan-puan Ini yang kita panggil analisa teknikal, iaitu kita melihat pergerakan harga. Okay. Jadi penganalisa teknikal ni dia tak perlu tahu kita tak perlu tahu industri dia siapa, tak perlu tahu, tak payah tahu. Dia buat apa tak payah tahu. Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan kita yang paling penting sekali kita tak tahu dia syariah tak syariah je. Itu je kita kena gaji. Yang lain tak perlu. Dia buat apa, bisnes apa, itu tak perlu. Kita tengok harga dan juga volume saja. Okey. Kemudian perniagaan syarikat tersebut, dia berniaga apa? Tak perlu tahu. Dia untung ke apa ke tak payah tahu kan. Dia punya syarikat kewangan dia kukuh ke tak kukuh ke, dia punya profit ke tak profit ke, cukai tak bayar ke apa ke, semua tak perlu tahu. Dia untung banyak ke, semua tak perlu tahu tuan-tuan Dan juga kita tak perlu tahu sebarang informasi dalaman, tak payah. Tak perlu tahu informasi dalaman, tak payah. Kerana apa? Kerana inform investor ni dah bagi tahu kat kita melalui harga dan volume. Tengok harga dan volume, kita dah beritahu dah apakah yang dibuat oleh para inform investor. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dalam beberapa saham ataupun dalam beberapa saham ni, ini nama dia Dan Zenger tuan-tuan dan puan-puan Belakang tu bot dia, bukan bot orang tu bot dia. Jadi dia ni nama dia Dan Zenger Dan Zenger ini adalah menggunakan technical analysis untuk berdagang saham Jadi tuan-tuan dan puan-puan dia telah membuat keuntungan sebanyak 42 juta USD
dengan hanya bermodalkan 10,000 USD ya, dalam masa 36 bulan ya. Dan dia adalah sekarang ini masih lagi pemegang rekod dunia ya tuan-tuan ya, pemegang rekod dunia. Pemegang rekod dunia di dalam membuat keuntungan yang paling besar dan yang paling short period, mana yang paling pendek, masa yang paling pendek. Inilah dia, orang dia, nama dia Dan Zenger. Masih ada, tuan-tuan boleh pergi tengok dia punya website ya, chartpattern.com ya. Tuan-tuan boleh tengok. Dan ianya yang ini bukannya orang kata dia tuju dalam Facebook je. Dalam Facebook banyak ya tuan-tuan dan puan ya. Kita, saya untung banyak ini, untung dalam masa 2-3 jam, untung 2-3 ribu semua. Itu dalam Facebook ya tuan-tuan ya. Yang tu betul tak betul kita tak tahu ya. Tetapi yang ini adalah audited account ya tuan-tuan ya. Yang diuntung ni 42 bilion ni, 42 juta ni, dia adalah audited account. Dan jadi dia masih lagi pemegang rekod ya, pemegang rekod saham, pemegang rekod dunia di dalam membuat keuntungan sebanyak yang paling banyak dan dalam masa jangka masa yang paling pendek ya. Ada juga seorang lagi nama dia Larry William ya. Larry William dia pernah membuat pulangan sebanyak 1000% ya, 1000%, bukan 1000% ya, 11,000% ya, pada tahun 80 berapa 87 kot di dalam World Trading Champion ya. Yang itu pun hebat juga ya. Pada minggu lepas ya, terutama siapa yang follow saya di Facebook, pada minggu lepas hari Sabtu ya, hari Sabtu berlangsungnya satu conference ya. Satu conference iaitu International Federation Technical Analyst Conference ya. Conference yang dibuat secara online yang dihadiri oleh 5,000 orang ya, tuan-tuan dan puan, 5,000 orang sedunia ya. Dia orang buat online 5,000 orang. Kita pernah buat di Malaysia pada tahun 2018. 2019 kita buat di Mesir, dan pada 2020 kerana COVID kita buat secara online ya. Yang mana hampir 30 orang para pakar-pakar technical analyst yang berucap ataupun dalam memberi sebagai speaker di dalam tersebut. Kita buat selama 24 jam daripada 7 pagi hari Sabtu sampai pada hari Ahad. Saya percaya ramai juga ada kat dalam ni yang menghadirinya ya, menghadiri iftar conference tersebut dan tahniah ya. Di tahun depan kita akan buat di Philadelphia. Jadi mana siapa yang nak tak pergi tu get ready dan buat duit banyak-banyak dalam pasaran saham, dan kita jumpa tuan-tuan nanti di Amerika pada bulan Oktober 2021 ya. Mungkin kita jemput ataupun kita panggil Dan Zenger, boleh tuan-tuan bergambar dengan Dan Zenger pula ya. Okey. Soalan lagi iaitu dia ini nama dia Andrea Unger. Dia ni orang Itali ya, orang Itali. Dia so far dia juga dah rekod dunia yang mana dia menjadi juara selama 4 kali ya, betul-betul 4 kali, tak betul dah 2008, 2009, 2010, 2012 ya. Dia world champion selama 4 kali ya. Orang biasa champion sekali, 3 kali itu biasa ya. Tetapi 4 kali itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ini nama dia Andrew Unger. Dan saya pernah bawa dia ke Malaysia pada tahun 2018 lah. Saya pernah bawa dia lah ke Malaysia dan berucap di Malaysia mengenai technical analysis lah. Dan beliau mendapat peluangan sebanyak 670% pada 2008, 150% pada 2009, ini setahun ya, dan 240% pada 2010 ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini adalah yang menggunakan technical analysis ya. Dan ramai lagi yang menggunakan technical analysis ya, yang mana yang membuat duit, yang banyak membuat duit di dalam pasaran dah. Sama ada pasaran saham, pasaran futures dan sebagainya ya. Okey. Jadi kita nak, kalau kita macam tu, hebatnya mereka buat duit macam ni. Mereka ni buat duit banyaknya, pandainya, hebatnya yang 4 kali macam mana dia gunakan Macam mana, apakah teknik yang digunakan? Jadi sekarang ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, atau share dengan tuan-tuan apakah ataupun teknik yang mereka gunakan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh mendapat sedikit ilmu dan menggunakannya di dalam trading tuan-tuan dan puan-puan ya. Okay. Ini adalah asas ataupun 3 pernyataan yang menjadi dasar kepada analisa teknikal ya. Yang ini adalah orang kata satu benda rukun di dalam analisa teknikal. Okay. Yang pertama iaitu market action discount everything. Maksudnya adalah iaitu pergerakan harga mencerminkan keadaan semua informasi dalam pasaran. Bermaksud apabila dalam harga dia tengok situ, maknanya harga tersebut telah diskaun semua faktor di dalam pasaran. Ya. Jadi kita hanya perlu, kita nak tengok itu, kita nak tengok dia naik ke atas atau naik ke bawah itu berdasarkan kepada harga yang sebelumnya ya.
mana faktor-faktor lain semua sudah diskaun. Itu asas yang pertama yang penting, iaitu market action discount everything. Ya. Hari ini saya terima ada orang lah hantar mesej kat saya, dia kata sekarang ni dengan pandemik dan sebagainya tu, kata boleh tak kita masih gunakan technical analysis ya untuk trade ya. Saya kata tak ada masalah ya, sebab apa? Technical analysis tidak terkesan dengan berita-berita. Semua berita tak terkesan dengan technical analysis. Kenapa? Market action discount everything dah. Semua dah discount dah. Ada kita jumpa vaksin ke berterusan ke semua tu telah pun discount dengan di dalam pasaran saham ataupun dalam harga tersebut. Yang kedua, price move in trend ya. Price move in trend ni maksudnya harga bergerak di dalam trend. Trend maksudnya adalah dia bergerak satu arah ya. Satu arah ataupun kita panggil dia tidak bergerak dengan random ya. Ada orang kata kita naik tu betul. Dia naik, dia turun, dia naik tu, tapi sebenarnya dia ada membentuk pola tertentu. Dia membentuk pola tertentu. Okay. Cuma dia harga bergerak dalam trend. Okay. Yang ketiga iaitu history repeat itself. Maknanya gerakan harga itu akan membentuk pola tertentu dan ianya akan berulang. Ya. Akan berulang. Maksudnya kalau sebelum ini berlaku seperti itu, bentuk seperti ini, akan datang ianya akan berbentuk seperti ini. Dan ianya proven ataupun telah pun dibuktikan di dalam pasaran saham, ianya memang berlaku. Okay. So inilah tiga asas di dalam yang menjadi dasar technical analysis. Ya. Okay. Jadi apakah definisi technical analysis? Iaitu analisa untuk menjangkakan harga di masa hadapan dengan mengkaji pergerakan harga dan volume saja. Kita tengok dua benda saja, harga dan volume saja yang kita tengok. Yang lain kita tak payah tengok. Kita tengok harga, pergerakan harga dan tengok pergerakan volume saja. Itu saja. Lain tak payah. Tak perlu tengok berita-berita, tak perlu tengok. Ya. Itu adalah analisa teknikal. Okay. Jadi, analisa teknikal mengatakan bahawa dengan harga dan volume ni semua ni, dia akan menunjukkan ataupun akan memberi satu indikator untuk menunjukkan masa akan datang. Dengan itu, kita boleh membuat forecast untuk masa akan datang hanya dengan melihat volume dan harga sahaja. Okay. Dan bagaimanakah kita menterjemahkan tersebut? Ianya diterjemahkan dengan menggunakan carta. Ya? Menggunakan carta untuk mencatat harga dan volume. Okay. Ataupun kita panggil price action. Ya. Jadi kita tengok jenis carta. Ya? Dia banyak jenis ya tuan-tuan. Ya? Dia banyak jenis. Saya hari ini saya tak terangkan semua. Saya hanya memperkenalkan sedikit kepada tuan-tuan. Mungkin boleh tuan-tuan tengok, tuan-tuan tahu lah. Ini punya price action punya. Kan? Jangan terkejut. Tengok, ini pelik. Ini satu benda ilmu baru. Tak. Ya? Ini hanyalah mencatatkan price action. Contoh, ada ya, line chart, bar chart, candlestick hollow, Heiken Ashi, Renko, line break, Kagi, mountain, point and figure. Contoh, line chart. Line chart ini adalah closing price saja. Maknanya kita ambil closing price. Setiap hari kita ambil closing price ya. Dia mungkin setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan atau setiap tahun ya. Biasa kita ambil satu hari satu titik. Malam satu titik, hari satu titik, dan kita sambungkan, ianya jadi line chart. Jadi maknanya line chart ini hanya menunjukkan harga tutup saja. Contohnya hari ini harga tutup pukul 5, itulah ditunjukkan di sini ya. Harga tutup saja dan kita menunjukkan ianya line chart ya. Ini sangat popular ya. Dan line yang kedua iaitu bar chart ya. Bar chart ini adalah satu yang sangat popular ataupun digunakan di seluruh dunia ya. Kalau tuan-tuan bisa tengok ya, biasa mereka dia akan tunjuk harga bar chart ya. Jadi bar chart ni dia ada lebih information. Tadi line chart hanya menunjukkan harga closing saja. Sekarang ini ia menunjukkan open, high, low, close. Maksudnya ada open, ada pembukaan, harga buka. Mana harga buka tu maksudnya apa? Maksudnya harga yang pertama sekali transaksi berlaku. Kemudian lepas tu dia pergi berapa tinggi? Berapa tinggi dia pergi? Lepas tu berapa rendah dia pergi? Dan juga dia tutup berapa? Itu adalah open, high, low, close. Ada juga bar chart hanya mencatatkan high, low dan close sahaja. Kerana kalau pada orang-orang barat ya, pada penganalisan orang barat mengatakan harga yang paling penting adalah harga close. Ya. Ada juga yang kata tak apa, tak penting sangat. Kata saya nak high dengan low pun boleh. Dia maknanya dia ada 3 jenis lah. Tetapi kebiasaannya kalau kata macam monthly ataupun monthly bar chart, biasanya dia orang akan lihat iaitu high and low sajalah. Tapi kalau high low ataupun high low close ya. Tetapi kalau kata macam daily chart kita ataupun harian chart, kita akan tengok open high dan open high low close lah. Dan itu kebiasaan kita akan buat begitulah.
Dan ini adalah candlestick. Saya percaya ramai tuan-tuan dan perempuan biasa tengok candlestick ini. Candlestick ini sama macam bar chart, cuma bezanya adalah dia ada color. Ada color lah, color dia. Kalau sama ada, biasa kita gunakan hijau dan merah. Hijau dan merah. Hijau naik, merah turun. Atau hijau positif, merah negatif. Tetapi yang sebenarnya, asal-asalnya dulu tak ada color tuan-tuan. Dulu adalah dipanggil fill dan hollow. Kalau market jatuh, dia panggil fill. Kalau market naik, dia panggil hollow. Hijau tu hollow dan merah itu adalah fill. Dia sama juga, ada open, ada high, ada close. Jadi cuma bezanya adalah kalau tutup lebih tinggi, maknanya open, high is, close is higher than open, ianya hijau. Kalau close is lower than open, ianya merah. Jadi senang kita tengok lah, kita boleh tengok nampak lah. Itu hijau, bagi kita lah ini buka tinggi. Ini positif lah. Yang merah contohnya, merah ini adalah negatif. Okay. Heiken Ashi. Heiken Ashi ini juga adalah price action, tetapi cara keperkiraan dia berbeza sedikit, bermakna dia ada campur, ada bahagi dan menyebabkan ianya sama macam high low dia sama, cuma dia punya body dia berbeza sedikit. Dan biasanya kita gunakan Heiken Ashi ini untuk menentukan pergerakan ataupun arah sama ada uptrend ataupun downtrend. Itu kita gunakan Heiken Ashi. Jadi Heiken Ashi ni kita boleh tengok kalau dia naik, dia akan naik. Kalau turun, dia turun. Jadi mudah untuk kita mudah untuk kita tengoklah mana pergerakan dia. Contoh tuan-tuan. Kan? Betul, ini Heiken Ashi. Ini adalah chart yang sama, tapi ini adalah candle, ini adalah Heiken Ashi. Jadi kalau candle ni kadang-kadang kita tak nampak sangat naik ke turun, tapi dengan Heiken Ashi kita boleh nampak dengan lebih jelas, dia naik dan turun. Kemudian ada Renko. Renko ni kita panggil BRICS ataupun BRICS dalam ini adalah daripada Jepun, yang mana ianya adalah untuk menunjukkan trend dan juga untuk menunjukkan support dan resistance. Renko sistem juga line break ini dia yang jadi hijau ataupun dia reversal, ini menunjukkan reversal. Dia reversal ini sekurang-kurangnya adalah 3 kita panggil, yang ini adalah kita panggil 3 line break. 3 line break maksudnya kalau kata harga tu naik, perubahan harga itu lebih dari 3 bar, baru dia berubah lah. Contohnya macam ujung ni, kita lihat ujung ni, dia turun, dan apabila bar dia yang akhir tu dia naik, dia lebih dari 3 bar yang merah tu, jadi yang sebelah kanan tu tuan dan perempuan, jadi ianya barulah dia panggil 3 line break. Ini semua price action tuan. Kaji ni dia panggil kunci dalam bahasa Jepun, kunci yang mana ianya menunjukkan iaitu support dan resistance lah. Ini kaji. Ini semua ada yang ini saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan. Ini adalah satu platform daripada Inter-Pacific Securities ataupun dalam Inter-Pacific Securities yang menggunakan inilah. Ini semua ada dalam ni catatan ni, mereka dan ianya diberi percuma. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan juga, broker tuan-tuan dan perempuan juga ada juga yang menggunakan inilah. Mana-mana broker, kalau broker yang menggunakan Inter-Pacific juga akan dapat benda yang sama juga lah. Ini very common. Ini adalah mountain chart. Mountain chart sebenarnya sangat popular juga, terutamanya dalam surat khabar ataupun di dalam internet. Kita tengok kan, dalam investing.com ni biasa dia akan keluarkan mountain chart lah. Mountain chart dia sama macam line chart, cuma dia ada color bawah je, jadi dia rupa gunung lah, gunung naik turun, itu saja. Okay. Dan point and figure ini juga adalah price action, tetapi dianya adalah antara yang tertua sekali kan. Jadi ini dia menggunakan point and figure ini iaitu untuk mencatat kenaikan dan penurunan harga Jadi kalau naik dia tulis pangkah, turun dia buat bulat, begitulah kan. Tapi hari ini saya tak ajarlah tuan-tuan dan perempuan, saya tak boleh dah kalau nak mengajar benda ni panjang tak cukup sejam tuan-tuan. Okey, kita teruskan pula. Okey. Di dalam technical analysis tuan-tuan, ini kita pergi serius sikit tuan-tuan Ini adalah satu ilmu ini kalau tuan-tuan boleh mahir dengan ini, tuan-tuan boleh faham seluruh ilmu teknikal lah. Lebih daripada itu tuan-tuan untuk memahirkan diri dalam bidang-bidang tertentu Ada 2 teknik yang popular di dalam technical analysis. Yang pertama kita panggil trend following. Yang kedua kita panggil trend forecasting. Trend following dan trend forecasting. Kalau orang tu kata, saya gunakan support resistance, maksudnya dia adalah trend following. Trend, moving average,
indikator, volume, ini semua adalah trend following ya. Dan trend following adalah yang paling popular dan banyak digunakan, termasuklah fund-fund yang besar-besar juga banyak menggunakan trend following ya, terutamanya macam moving average lah yang banyak digunakan, even yang besar-besar pun banyak menggunakan moving average ya. Okey. Trend forecasting pula, apakah jenis teknik yang digunakan? Iaitu contoh macam Elliott wave, ya. Elliott wave, Fibonacci, chart pattern, Gans, semua ini adalah kita panggil trend forecasting ya. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan ya, saya hanya akan mengkongsi ataupun share dengan tuan-tuan iaitu trend following sahaja ya. Saya tak share dengan tuan-tuan di trend forecasting kerana ianya memerlukan yang pertama mesti mahir dengan trend following, baru tuan-tuan boleh pakai trend forecasting ya. Dan yang keduanya ianya memerlukan masa yang panjang lah. Jadi kita tak cukup masa ya tuan-tuan buat ya. Okey. Okey, satu lagi lupa lagi. Ephemeris ya. Ephemeris ya ilmu bintang ya tuan-tuan dan puan ya. Ilmu bintang ni maksudnya kita menggunakan bintang ni maksudnya kita menggunakan posisi-posisi bintang yang tertentu, ianya akan mempengaruhi mood orang dan juga akan mempengaruhi market ya. Ephemeris ya, walaupun tidak begitu popular, tetapi ianya ada dan ada juga ramailah pengikut-pengikut ephemeris ni ya. Gans dan juga ephemeris ya. Kita kalau tuan-tuan dan puan-puan siapa yang hadir ke Iftar Conference ya, ada yang disampaikan oleh Kemal Goyadi daripada Indonesia ya. Dia menggunakan Capricorn ya. Iaitu Capricorn. Ini adalah teknik-teknik trend forecasting. Okey, tinggalkan trend forecasting itu, kita pergi kepada trend following. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan ya, ini adalah yang tuan-tuan mesti tahu ya, iaitu support dan resistance ya. Support dan resistance ya. Untuk cari saham, untuk beli saham, untuk jual saham, semuanya tuan-tuan mesti tahu support dan resistance. Ini sangat penting. Okay. Kita mulakan dari bawah, yang merah tu dia akan naik ya. Harga naik. Bila harga naik, kan, boleh turun. Bila dia turun, yang atas sekali tu yang sebelum dia turun itu, yang kita line hijau itu, kita panggil resistance. Ataupun bahasa Melayunya dia panggil puncak. Ya. Puncak ya. Puncak ataupun resistance. Resistance ini di mana harga nak naik tak boleh naik dah. Kenapa? Kerana tekanan jualan yang tinggi. Jadi dia menghalang harga untuk naik. Itu dipanggil resistance. Dan lepas tu harga turun, dan bila dia turun ini, dia turun dan dia naik balik itu kita panggil support. Kita support ya. Support ni apa? Support ini adalah harga di mana tekanan belian adalah tinggi yang menghalang harga untuk terus turun. Ya. Jadi ini kita panggil support. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil palung. Ya. Maknanya puncak dan palung. Ini support. Okay. Dan ini adalah contohnya, maknanya dia naik, dia turun, dia naik dan dia turun, dan dia naik dan dia turun lah. Maknanya setiap kali yang hijau itu adalah resistance, yang merah itu adalah support. Okay. Ada juga support menjadi resistance. Cara rupa dia. Okay. Harga naik ke poin 1, dia turun ke poin 2, yang satu tadi jadi resistance. Kemudian dia naik dan dia pecah resistance tadi ya. Dia pecah resistance tadi, dia naik sampai ke poin 3. Di poin 3, pressure tinggi ataupun banyak tekanan jualan, dia turun balik. Dia turun balik dan biasanya tuan-tuan dan puan-puan ya, dia akan turun kepada support ya. Dia turun pada support, lepas tu dia naik balik. Dia akan naik balik dan dia akan melebihi sampai ke poin 5. Itu kita panggil support menjadi resistance ya. Dan juga contoh yang kedua ialah harga turun ya, harga turun sampai ke poin 1. Dan poin 1 banyak pressure beli, harga naik balik sampai poin 2. Bila poin 2 dia naik sampai poin 2, lepas tu banyak selling, banyak jualan, juga dia turun dan dia pecah support ya. Dia pecah, dia jatuh di bawah daripada poin 1 dan dia turun sampai poin 3. Kemudian poin 3 ada banyak belian, dia naik balik, dia akan berhenti hanya di poin 1. Ya. Yang poin 4 ni atau poin 1 atau 4 ni, dan kemudian dia turun sampai ke poin 5. Ya. Itu adalah dipanggil, maknanya dia tak boleh lepas daripada support ataupun support jadi resistance ini. Ya. Dan ini adalah konsep yang sangat penting di dalam technical analysis. Okey. Kalau kita tengok ya, ini contohlah. Contohnya dia naik dari resistor, kemudian dia breakout, dia naik balik sampai satu level, dia naik sebenarnya atas,
kemudian dia buat double top Mana dia double top itu maksudnya dia naik, dia cuba naik, tak lepas. Dia tak lepas naik tu, tak cukup kuat untuk naik, harga dia akan turun. Dia akan sampai balik kepada resistance yang sebelum itu dan turun lagi, support resistance dan support dan sebagainya. Jadi itu adalah kita panggil relationship ataupun relationship antara support dan resistance. Okay. Dan saya sebutkan juga tadi, iaitu trend Di dalam trend ada 3 jenis trend. Maksud jenis trend ini adalah pasaran bergerak harga ataupun harga bergerak bukan random. Ianya mesti ada trend. So ada 3, satu adalah uptrend, 2 adalah uptrend, downtrend dan sideways Uptrend, downtrend dan sideways. Okay. Uptrend iaitu apa itu uptrend ni? Iaitu point 2 lebih tinggi dari point 1. Bermakna ianya membuat a higher high. Okay. Kalau turun, ianya membuat a lower low. Maknanya point 2 lebih kurang, lebih rendah dari point 1. Kalau sideways, maknanya yang atas itu sama, lebih kurang sama macam yang di bawah dia. Yang atas, bawah, maknanya itu yang kita panggil. Yang inilah yang kita panggil ataupun kita panggil support ataupun resistance. Yang bawah ni adalah support, yang atas itu adalah resistance. Okay. Jadi kita tahu sekarang ni, iaitu ada 3 jenis trend. Uptrend, downtrend dan sideways. Kan? Jadi tuan-tuan nak untung hanya trade untuk uptrend saja. Downtrend tuan-tuan jangan trade, susah nak buat duit Sideways lagi susah nak buat duit Okey. Uptrend ini, apabila kita kata uptrend, maksudnya adalah saya sebutkan tadi itu a series of higher high dan higher low Jadi kita contohnya kita boleh lukis garisan Maksudnya kita boleh lukis garisan seperti ini dan di manakah kita nak jual apabila ianya menurun, bermaksud trend itu berubah. Bila trend berubah, kita kena keluar break up the trend. Kita panggil ataupun reversal reversal. Jadi di situlah kita perbezaannya, maknanya bila uptrend, dia dah tak jadi uptrend, kita kena dia jadi downtrend, kita kena jual Itu soalan kita, okey. Kenapa saya beli? Oh, kerana uptrend. Bila uptrend tu pecah, kita kena jual. Okey. Downtrend pula, kan? Oh, downtrend. Kenapa tak beli? Oh, downtrend lagi, masih harga masih jatuh situ kan. Tiba-tiba dia pecah, that is di mana kita akan beli. Bermaksud kita akan beli apabila trend reversal. Itu adalah teknik kita untuk membeli dan menjual. Okey. So ini uptrend, ini downtrend. Baik. Jadi sekarang ini adalah satu lagi iaitu volume Volume. Yang ini yang penting juga dalam pasaran iaitu volume. Volume. Apa di volume ni? Volume ini adalah jumlah saham yang bertukar tangan. Maksudnya yang transaksi Transaksi itu apa je? Oh, satu hari dia mungkin hari ini tak silap saya ada hampir 5 bilion tak silap saya yang berlaku transaksi yang pernah tertinggi yang pernah dicatatkan ialah sebanyak 27 bilion satu hari Satu hari 20 bulan Ogos itu hari 27 bilion jumlah saham yang bertukar tangan Itu adalah volume. Dan ianya dicatatkan atau dilukis di bawah carta dalam bentuk menegak. Contoh macam ni tuan-tuan Yang dekat bawah tu yang hijau merah tu yang tu iaitu yang menegak tu itu di bawah tu itulah jumlah volume dia Jadi kita macam mana nak kita kaji apa yang dicerita pasal volume ni? Okey. Macam mana kita interpretasi dia? Iaitu harga, volume dan pasaran. Apakah dia punya relationship dia ataupun persamaan ataupun hubungan dia? Apabila harga naik, volume pun naik, maknanya market itu strong, market kuat. Kalau harga naik, tapi volume turun, yang itu market lemah. Kalau harga turun, volume naik, ia juga adalah lemah. Dan kalau harga turun, volume pun turun, bermakna strong. Jadi lebih strong. Sebab apa? Harga turun, tapi orang tak banyak orang jual. Orang jual pun sikit-sikit jual je. Bermaksud ianya penjual tak banyak. Jadi sebab harga pun turun. Jadi maknanya kurang aktiviti, jadi ianya adalah strong. Iaitu itulah interpretasi volume. Itu mudah saja tuan-tuan. Volume senang je itu. Jadi kita dah faham yang tadi saya sebutkan tadi, yang pertama tadi, awal-awal tadi iaitu pergerakan harga, iaitu trend. Bukan trend. Yang pertama tadi adalah support dan resistance. Yang kedua adalah trend. Yang ketiga adalah volume. Jadi tuan-tuan, untuk buat duit, kita kena gandingkan tiga-tiga perkara ini dan itulah dia punya kunci untuk kita trading. Okey. Nah, ini adalah volume volume dan price. Okey. Right. Dan sekarang kita pergi pula moving average. Tadi kita tengok trend, kita lukis je kita lukis line saja Tetapi lukis line tu kita yang lukis Kita lukis tu betul tak betul dan tu Jadi macam manakah kita menentukan trend secara yang sebenarnya Jadi ada banyak cara ada banyak cara tuan-tuan dan puan
salah satu caranya iaitu menggunakan moving average. Okey. Moving average ini iaitu purata bergerak yang dapat iaitu membuang noise ataupun pergerakan harga ni kita lebih nampak dengan lebih jelas lagi ya. Dan kita nak tengok arah aliran dia dan tentukan tahap sokongan dan tahap rintangan ya, iaitu support dan resistance. Dan ia juga boleh digunakan untuk memberi signal beli dan jual. Ya, contoh macam ni ya. Okey, ini satu. Yang pertama, ini adalah 200 hari moving average ya. Ini banyak digunakan oleh para fund managers ya. Para manager ni mereka lebih kepada long term ya. Jadi kalau kata saya mudah saja nak lihat, kalau harga di atas 200 hari bermakna market tengah bullish ataupun tengah naik. Market di bawah 200 hari bermakna tengah bearish. Mudah saja ya. 200 hari. Tapi 200 hari panjang lamanya. Kan? Janggut tunggu tuan-tuan ya. Jadi kita kurangkan 200 hari itu, kita kurang kepada 50 hari. Apabila ia 50 hari, ianya tuan-tuan boleh lihat ya, harga itu akan lebih rapat lagi ya. Tapi boleh kita gunakan juga 50 hari, 50 hari moving average, dan nak rapat lagi ataupun kita lagi cepat lagi, kita gunakan 20 hari moving average. Ya. Jadi inilah kalau kita besarkan, ini secara besar, secara panjang ataupun long term ya. Ini daripada tahunan ya. Yang kalau kita di sini, maknanya ia dia lagi besar sikit, jadi kita boleh nampak. Yang atas sekali itu 200 days, 200 hari. Yang bawah yang kedua, line kedua itu adalah 50 hari. Line ketiga iaitu 20 hari. Dan line yang keempat itu adalah 10 hari. Kan? Jadi, macam mana nak kita gunakan yang ni ya? Sekejap di situ ya. Macam mana nak kita gunakan ini? Ya. Ini saya gunakan, saya tunjuk tuan-tuan ya, teknik yang paling mudah, yang paling simple, yang tuan-tuan boleh ikut ya. Paling mudah, paling simple, boleh ikut dan boleh buat duit. Ya, dan accuracy dia lebih kurang about 70% ya. Okay. Jadi, untuk kita mencari bagaimanakah kita untuk membeli dan menjual, kita gunakan 20 hari moving average dan 5 hari moving average. So, apa signal dia ya? Signal dia mudah saja ya tuan-tuan. Apabila 5 hari ini cross sahaja 20 hari, ianya adalah signal ya. Maksudnya kalau kata dia pada 5 cross daripada atas ke bawah, ke atas ke bawah adalah yang arrow merah tu, bermaksud ianya adalah sell signal. Kalau harga line 5 ini cross yang hijau ya, dari bawah ya, sebelah kanan ni tuan-tuan dan puan ya, iaitu arrow hitam tu, ianya adalah buy signal ya. Tuan-tuan boleh gunakan yang ni, tuan-tuan boleh cuba, tuan-tuan boleh praktis, tuan-tuan boleh tengok dekat mana-mana yang lain ya, bukan yang bukan indeks saja ya, mana syarikat saya lain, tuan-tuan boleh tengok. Dan ianya kalau kata dia punya harga tu naik turun, tuan-tuan boleh nampak dengan jelas ya, dengan jelas itulah signal yang akan diberikan. Okay. Next one. Selain daripada tadi, daripada moving average, itu juga ada indikator ya. Yang ini untuk refine lagi untuk tuan-tuan punya bagi signal ya. Indikator ni pun tak susah ya, iaitu petunjuk tambahan untuk mengenai pergerakan harga. Supaya kita kata tak nampak ya, jadi kita kena guna indikator untuk melihat lebih jelas price action. Okay. Jadi mudah untuk kita mengenal trend. Dia ada signal beli dan jual ya. Dan dia boleh pasti dan tambahan arah trend ya. Okey, indikator. Satu nak gunakan ini senang saja. Extreme, center line, divergent. Itu saja, 3 saja. Extreme, center line, divergent. Contoh indikator. Stokastik dan MACD contoh ya. Banyak lagi ya, ada beratus-ratus indikator ya. Banyak sangat indikator. Itu saya tunjukkan tuan-tuan, hanya stokastik dan MACD. Nak baca macam mana? Senang saja. Atas dia overbought atau extreme. Extreme maksudnya overbought atau oversold, maknanya atas atau bawah center line. Bawah di center line bearish, atas di line bullish. Mudah saja tuan-tuan ya. Okay, ini contoh carta. Bawah tu adalah indikator. Atas line putih itu ekstrim dan di bawah ni adalah ekstrim. Dan tengah-tengah ni seperti ini adalah center line. Tuan-tuan boleh lihat dia, yang ini center line, yang kosong ni adalah center line. Dan kalau divergent macam ni. Maksud divergent ialah yang ni, yang harga membuat higher high, tetapi dia punya indikator membuat lower high. Ini adalah dipanggil divergence. Lepas itu harga akan turun ya. Itu 3 saja, mudah saja tuan dan puan ya. Okey. Jadi apakah flexibility ya atau kelebihan kita menggunakan technical analysis ini ya? Yang pertama iaitu kita boleh gunakan semua instrumen. Kalau apa jenis instrumen kita boleh gunakan?
selagi kita gunakan untuk stok, untuk komoditi, untuk forex, semua boleh. Kan? Ada pedangan, tak ada, no problem. So kita boleh gunakan ya. Dan ianya apa jenis instrumen kita boleh gunakan, dan juga kita boleh ikut banyak mana ya. Tuan-tuan tak perlu nak ikut kata pasaran saham Bursa Malaysia saja. Boring Bursa Malaysia, tuan-tuan boleh pergi ke Jepun, tuan-tuan boleh pergi ke Amerika, ke India. Contohnya ke India ada 5,000 lebih saham yang listed sana. Mana-mana pun boleh. Dan boleh gunakan technical analysis di mana-mana sahaja ya. Dan juga jumlah data yang besar kalau kata untuk orang macam contohnya fundamental ya, dia kena banyak data ya, dia kena mahir dengan macam-macam ya. Yang orang ni penganalisa teknikal ni tak perlu pun. Dia tak perlu, maksudnya apa? Dia hanya tahu nak tengok harga dan volume saja. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, pasaran akan melalui kita panggil tempoh aktif dan tidak aktif ya. Dan ada trend dan tidak ada trend ya. Jadi kalau kata macam tu, kan kita boleh pergi ya, contohnya kata pasaran Malaysia ni, pasaran Malaysia tak bagus lah, atau pasaran Amerika lah, pasaran Amerika tak bagus lah, kita patah balik pasaran Malaysia contohnya. Tak bagus kat Malaysia, kita pergi Vietnam contohnya. Boleh ya, menggunakan technical analysis ya. Sekarang senang ya, data semua ada ya tuan-tuan dan puan ya. Dan dengan itu kita boleh concentrate di mana yang boleh aktif. Contohnya lah kat Malaysia lah, tak pergi jauh lah, kita pergi Malaysia balik lah. Kan? Sekarang ini yang aktif adalah sektor kesihatan yang tengah naik ya, sektor kesihatan dan sektor teknologi. Jadi tuan-tuan boleh concentrate. Aku tak tengok sektor lain. Aku nak tengok tuan-tuan teknologi dan kesihatan saja contohnya. Tuan-tuan boleh gunakan technical analysis untuk hanya concentrate pada sektor-sektor yang tertentu sahaja ya. Dan dia ada trend dan tidak trend itu yang seterusnya. Dan juga penganalisa teknikal ini bebas untuk pilih ya, apa jenis pasaran pun ya, tak ada masalah ya, kita nak pilih jenis pasaran apa pun tidak boleh, kata instrumen berjenis apa jenis pasaran pun boleh ya, komoditi ke, semua boleh lah pokoknya. Okey. Dan kalau fundamental ianya lebih cenderung ya perkhususan ya, tapi teknikal tidak ya. Pada teknikal tak perlu untuk kita, kalau apa teknikal macam saya ni tak perlu untuk mengetahui terlalu banyak data-data, data keuangan dan sebagainya, tak perlu. Saya nak tahu apa, saya tahu harga dan volume, cukup ya. Jadi dalam ni biasa kita panggil adalah penganalisa teknikal, biasa kita panggil generalist, dan analisa fundamental kita panggil spesifik. Okey. Berbezakah antara mereka ini? Jawapannya tidak berbeza, sebenarnya sama ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Apa yang samanya? Samanya maksudnya kita mencari benda yang sama ya. Cuma bezanya adalah teknik kita gunakan untuk mencari itu adalah berbeza ya. Kenapa? Kerana kita sama-sama ya, fundamental analysis ke, technical analysis ke, kita membuat ramalan untuk harga masa akan datang. Sama ya. Dan kita juga menggunakan data-data yang lalu ya, fundamental ke, technical ke, kita menggunakan data yang lalu. Kerana kalau kita mengatakan ramalan, kita mesti menggunakan data-data yang lalu ya. Dan kedua-duanya menggunakan indikator. Yang sama ada kalau contohnya, kalau kata macam fundamental untuk ekonomi contohnya, kita menggunakan M1, M2, M3 dan sebagainya ya. Kita melihat menggunakan data PE ratio dan sebagainya. Dan technical akan menggunakan moving average, MACD, MACD dan sebagainya ya. Okey. Dan kedua-duanya adalah tidak sempurna. Tidak sempurna maksudnya apa tuan-tuan ya? Maksudnya bukan tidak selalu tepat. Mungkin kita betul 70 atau 80% sahaja ya. Tidak 100% lah, bukan 100% ya. Tapi 70-80% dah lebih baik ya daripada ada di antara tuan-tuan di sini yang menggunakan hope analysis ya, iaitu harapan. Bila kita beli saja, lepas tu kita berdoa kan. Itu ramai orang kata. Ramai je orang kata, kita orang-orang yang trading dalam saham ni kan semuanya orang alim. Kenapa mereka rajin berdoa? Berdoa, bila naik beli je berdoa. Mudah-mudahan saham aku naik lah kan. Jadi bukan itu orang kata. Nak jadi alim kan, belilah saham kan, lepas tu dia doa je. Jadi tuan-tuan dan puan, lepas ini jangan buat macam tu ya. Doa ke doa juga ya. Tetapi kita akan gunakan teknik-teknik yang dah saya tunjukkan tadi. Jadi untuk tuan-tuan lebih lagi tepat dan lebih membuat decision atau membuat keputusan yang betul ya. Okey. Ini adalah contoh ya tuan-tuan dan puan ya. Trading setup. Trading setup maksudnya apa? Kan, ini yang saya gunakan. Tuan-tuan boleh copy dan boleh gunakan ikut saya ni. Iaitu 5 EMA, 20 MA dan volume. Yang lain itu adalah 20 moving average juga. Yang lain bawah tu, lain yang bawah dekat volume ni moving average juga. Kemudian saya gunakan satu saja, stokastik saja, iaitu untuk ekstrim ya. Saya gunakan ekstrim atas ataupun bawah saja. Tuan-tuan boleh baca dan boleh lihat bagaimana kalau kata contohnya bila kita nak beli,
apabila saya sebutkan tadi, apabila 5 cross 20. 5 cross 20 di sini. 5 cross 20. Dan apabila dia cross, kita beli. Dan apabila dia cross balik, kita jual lah. Kita beli ke ni, kita jual. Kita beli dekat sini, kita beli dan kita jual. Kita beli dan kita jual masa dia cross saja. Dan tuan-tuan boleh lihat itu adalah membuat keuntungan. Dan untuk kita confirmkan benda tersebut, kita gunakan volume, iaitu apabila ianya volume cross dia 20 hari itu adalah signal untuk kita beli. Dan juga tuan-tuan boleh lihat ataupun tuan gunakan ekstrim dan pastinya dalam masa 1 jam untuk mengajar tuan-tuan benda ini agak sukar kerana saya dah menggunakan technical analysis selama 35 tahun jadi saya nak menurunkan ilmu 35 tahun ilmu dalam sejam, almost impossible tapi tuan-tuan boleh gunakan setup yang saya tunjukkan di sini untuk tuan-tuan membuat keputusan yang betul atau keputusan yang tepat di dalam industri dan mudah-mudahan di dalam trading, mudah-mudahan tuan-tuan semua boleh buat duit dan membuat keuntungan yang besar di dalam pasaran saham. Kerana pasaran saham buat duit tuan-tuan dan puan Cuma kita pandai tak pandai nak ambil duit je Sebab kalau tak pandai, kita akan jadi bagi duit. Kalau tuan pandai, tuan-tuan akan dapat duit. Jadi jadilah tuan-tuan ini sebagai orang yang ambil duit di pasaran saham, bukan orang yang bagi duit kat pasaran saham. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan teknik ini, salah satu teknik terpulang tuan-tuan nak guna teknik apa tapi ini adalah teknik yang saya gunakan, yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah kata mudah-mudahan tuan-tuan boleh gunakan teknik ini dan membuat profit. Okey. Jadi saya serahkan balik kepada Cik Anissa. Silakan